Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat tengah hari. Hari ini kita dah masuk puasa yang ke-9 kan? Sekejap je masa berlalu. Korang puasa tak? Lin puasa tak hari ni? Okay, harap semua berpuasa lah Okay, Lin kenalkan. Nama saya Lin. Orang biasa panggil Lin je. Nama penuh Nurifaliza binti Aladin. Tapi biasanya signature Lin adalah Lin Aladin je. Nombor badan Lin HM10599. Okay, Lin adalah wakil daripada sistem INES, iaitu tim anak-anak muda syarikat Kowe nombor 1 di Malaysia lah. Okay, kalau anda belum tahu, kat Kowe ni kami sentiasa bersedia membantu anda untuk mendapatkan udara yang bersih, segar, air yang sangat bersih, Alhamdulillah, sebab kita punya filter tu very good lah dan juga tidur berkualiti melalui rangkaian produk-produk Kowe yang macam-macam ada. Okey, antara kepakaran Lin yang lain adalah Lin membantu rakyat Malaysia yang nak berniaga tanpa risiko di platform Kowe ni sampai berjaya. Okey, so Lin bertugas untuk bagi latihan dan bimbingan juga motivasi kepada head planner dalam pasukan kecil dan juga pasukan besar lah. Okey, baiklah. Hari ni Lin nak share pasal 2 tajuk je. Okay, 2 tajuk. Yang pertama adalah tentang aktiviti yang boleh HP lakukan untuk menjana jualan yang lebih banyak pada musim PKP ni. Yang kedua, macam mana nak kekal fokus supaya sasaran jualan tu boleh dicapai. Alright? Okay, Lin mulakan dengan tajuk yang pertama Okay, walaupun dalam pergerakan kita yang terhad sekarang ni, kita masih ada pilihan atau cara lain yang mana kita boleh gunakan untuk menjana jualan tau. So betul ke? Betul ke? Macam mana tu? Sebab biasa kita dah biasa offline, kita panggil offline maknanya jumpa orang. So tapi sekarang ni kita buat melalui online. So macam mana? Senang je. Dia ada 2 cara basic. Yang pertama ni percuma je. So biasanya kita panggil free cost marketing lah, atau yang kedua yang berbayar ataupun kita panggil paid ads. Paid ads. Okay? Tapi kita kena ingat tau, sebelum kita memulakan sebarang aktiviti marketing, kita kena tahu tujuan pemasaran kita apa. Okay. Marketing ini bertujuan adalah untuk menghebah-hebahkan apa yang kita buat. So, bila lebih banyak hebahan terjadi, maknanya lebih tinggi keberangkalian korang nak dapatkan prospek tau. Okay, untuk free cost marketing ni, ya ada banyak sikit lah kerja dia. Sebab kita kena rajin update dekat media sosial lah. Serajin mana? Serajin 3 kali sehari. Tapi yang lebih baiknya adalah 7 kali sehari. Daripada situ baru orang tahu kewujudan kita. Sebab kita punya posting asyik up je kan. So orang baru perasan kita ada. Okay, so kat sini HP boleh pilih atau nak buat semua sekali. Platform yang ada lah. Nak update profile personal Facebook boleh, nak live dekat Facebook boleh, update story WhatsApp ke, story Facebook ke, Instagram ke. Instagram pun ada story kan. Okay, dan ataupun kita share dekat grup-grup community Facebook tu. Banyak tau tempat nak share kat grup tu. Okey, proses ni kita perlu lakukan berulang-ulang supaya dapat tarik perhatian audiens. Posting pun kita kena lebih santai lah, sebab dekat platform Facebook dengan Instagram ni kita guna ni untuk tempat bersosial kan. So kalau kita tahu mana ada orang bersosial nak baca bahan-bahan yang berat-berat kan. So dia orang lebih benda yang santai-santai. Lagi pula kalau kita post ni adalah sesuatu yang berbentuk iklan. Iklan macam tak iklan kita buat. Okay, sharing kita pula kena fokus pada macam mana Kowe dapat selesaikan masalah. Kita share testimoni, kita buat jalan cerita yang menarik. So daripada situ kita akan dapat perhatian audiens lah. Okay, untuk paid ads pula, kita perlu sediakan sedikit modal lah untuk run iklan. Okay, tapi berapa modal yang sepatutnya? RM3 sehari? RM10 sehari? Okay, honestly itu better jangan buat lah, sebab itu akan membazir je duit tu. Nak kayakan dia ada persen. Okay, modal iklan kita sehari yang baiknya, yang seeloknya adalah RM50 paling sikit lah. So average selalunya orang buat dalam RM100 lah. Okay, sebelum run iklan, kita kena ingat run iklan yang berbayar ni, kita dinasihatkan untuk pergi berguru. Jangan nak sambareno tengok dekat iklan tu dia tulis boost kan. So kita terus tekan je. Jangan kita berguru dulu. Jangan melabur tanpa ilmu. Jangan.
Okay, seterusnya proses close sale untuk online ni agak berbeza sikit lah dengan offline. Sebab proses close sale online ni dia lebih makan masa lah, panjang sikit lah. Sebab susah sikit nak close on the spot. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak lah. Most of the time tak. Okay, rata-rata sales yang berlaku dalam proses follow up mungkin pada minggu yang pertama kalau kita follow up, ataupun bulan seterusnya, ataupun tahun depan. So biasa, betul-betul biasa. Kadang lepas 2 tahun pun ada. Okay, semua tu bergantung pada cara kita create urgency. Okay, masa yang kita follow up tu lah. Lebih power urgency, maka lebih lagi lah proses untuk dapatkan sale tu. Okay, topik kita yang kedua, macam mana kita nak kekal fokus dengan target. Sebab kita ni maklum sangat kan, kalau semangat orang buat sale ni dia sentiasa up, kadang-kadang down, turun naik lah. Okay, bila semangat kita turun, usaha kita pun akan ikut turun juga. Betul kan? Okay, jadi untuk mereka yang betul-betul nak konsisten, dia kena master satu benda je, belajar kawal emosi. Okay, your emotion strength determine your income. Ingat ni tau, kekuatan emosi anda menentukan pendapatan anda. Okey, selain daripada mempunyai kekuatan dari segi emosi, orang yang ada disiplin kerja yang tinggi pun dapat kekal fokus dalam apa juga keadaan, insya-Allah. Okey, sebab apa? Orang yang berdisiplin ni, diorang ni faham tau yang setiap kerja yang dibuat tu adalah tanggungjawab, dan emosi itu ada sesuatu yang boleh dikawal. Itulah yang mereka kena fokus lah, fokus untuk kawal emosi. Okey, bukannya fokus pada result atau perkara yang luar yang tak dapat dikawal. Apa hal yang tak boleh dikawal tu? Contohnya macam sekarang lah, kerajaan sekat pergerakan nak pergi kerja, so tak boleh nak buat sale kan. So itu adalah sesuatu yang luar kawalan kita kan. So pening kepala nak fikir penyelesaian bagi pihak kerajaan tu, buat penat je. So kita jangan penatkan otak kita fikir benda yang bukan bidang kita. Kita buat je kerja kita, kita kena usaha untuk jemput pelanggan kita melalui cara lain. Okay, tapi percaya satu je, hukum usaha tak akan pernah khianat hasil. Okay, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada next sharing link yang akan berkisar tentang cara nak bina repo dengan pelanggan dan cara nak kendalikan database dengan cemerlang. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Cak. Jangan lupa tekan bawah tu, tekan butang like dan share. Terima kasih. Salam see you.